Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membentangkan tajuk sumber undang-undang bertulis di Malaysia. Maksud sumber undang-undang adalah tempat di mana undang-undang itu boleh diperolehi atau dari mana undang-undang itu mendapat kuasa dan kesahihannya, sama ada dari parlimen atau mahkamah. Sumber undang-undang terbahagi kepada dua, iaitu sumber bertulis dan sumber tidak bertulis. Sumber undang-undang bertulis adalah undang-undang yang digubal dan diluluskan oleh Badan Perundangan. Ia juga merupakan undang-undang yang termaktub dalam Perlembagaan dan Perundangan. Sumber undang-undang bertulis di Malaysia adalah Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Negeri, Statut-statut dan Perundangan Kecil. Sumber undang-undang tidak bertulis pula adalah undang-undang yang tidak digubal oleh mana-mana badan perundangan dan tidak terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri. Sumber undang-undang tidak bertulis di Malaysia adalah Undang-Undang Inggeris, Undang-Undang Islam, Undang-Undang Adat dan Keputusan Kehakiman. Sumber undang-undang bertulis yang pertama ialah Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia. Menurut Perkara 41 Perlembagaan Persekutuan, perlembagaan adalah undang-undang utama persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas merdeka dan yang berlawanan dengan perlembagaan hendaklah terbatal setakat mana yang berlawanan itu. Peruntukan-peruntukan utama dalam Perlembagaan Persekutuan ada 5. Yang pertama, hak istimewa orang Melayu. Kedua, agama Islam sebagai agama persekutuan. Ketiga, hak kebebasan asasi. Keempat, kewarganegaraan. Dan yang kelima, bahasa kebangsaan. Perlembagaan persekutuan mempunyai banyak ciri-ciri. Antaranya ialah federalism, sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Maksud federalism adalah suatu kaedah untuk membahagikan kuasa antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Maksud sistem raja berperlembagaan pula adalah pemerintahan raja atau sultan yang tidak mempunyai kuasa mutlak dan baginda perlu bertindak mengikut peruntukan yang terdapat dalam perlembagaan. Maksud demokrasi berparlimen adalah rakyat diberi mandat untuk memilih pemimpin yang mewakili mereka menerusi proses pilihan raya. Pembahagian kuasa antara persekutuan dan negeri. Kuasa perundangan dan pemerintahan antara persekutuan dan negeri terbahagi kepada 3, iaitu senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Senarai negeri mengandungi perkara-perkara mengenai hal ehwal luar negara, keselamatan dalam negeri, pertahanan dan sebagainya. Senarai negeri pula meliputi perkara-perkara yang diserahkan kepada negeri-negeri untuk membuat undang-undang. Contohnya seperti hukum syarak, pertanian dan perhutanan, hari kelepasan negeri dan sebagainya. Senarai bersama pula menyenaraikan perkara-perkara yang membolehkan Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang selagi ia tidak bertentangan dengan undang-undang persekutuan. Sebagai contoh, kebajikan masyarakat, beasiswa, perancangan bandar dan kampung dan sebagainya. Pindaan Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan persekutuan boleh dipinda untuk kepentingan rakyat dan negara. Menurut Perkara 159 dan 161E, Perlembagaan Persekutuan boleh dipinda melalui 4 cara. Yang pertama, perlu mendapat sokongan majoriti 2/3 daripada ahli Majlis Parlimen dan perkenan Majlis Raja-Raja. Yang kedua, perkara-perkara yang menyentuh Sabah dan Sarawak perlu mendapat sokongan majoriti 2/3 daripada ahli Majlis Parlimen dan persetujuan yang di-Pertuan Negeri. Yang ketiga, perlu mendapat sokongan majoriti mudah daripada ahli parlimen dan yang keempat, perlu mendapat sokongan majoriti 2/3 daripada ahli Majlis Parlimen. Sumber undang-undang bertulis yang kedua ialah Perlembagaan Negeri. Fungsi Perlembagaan Negeri adalah untuk mengawal perjalanan pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negeri. Antara perkara-perkara yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Negeri ialah
perkara yang berkaitan dengan kuasa pemerintah seperti raja dan yang di-Pertuan Negeri, perkara yang berkaitan dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Exco, perkara yang berkaitan dengan Dewan Undangan Negeri atau DUN dan perkara yang berkaitan dengan pihak berkuasa perundangan negeri. Peruntukan yang pertama ialah Raja dan Yang di-Pertuan Negeri. Raja atau Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri merupakan pemerintah tertinggi sesebuah negeri dan baginda bertanggungjawab dalam semua urusan pentadbiran negeri. Baginda juga bertindak mengikut nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri masing-masing. Raja mempunyai kuasa untuk bertindak mengikut budi bicaranya dalam melaksanakan perkara-perkara seperti melantik menteri besar, meminta supaya diadakan majlis raja-raja, membuat peraturan mengenai hal-hal diraja dan istana dan sebagainya. Jawatan Yang di-Pertua Negeri pula dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong untuk tempoh 4 tahun selepas berunding dengan Ketua Menteri Negeri masing-masing. Tetapi, Yang di-Pertua Negeri boleh meletakkan jawatannya atau dilucutkan daripada jawatannya oleh Yang di-Pertuan Agong. Pelucutan jawatan tersebut memerlukan persetujuan Dewan Undangan Negeri dan disokong tidak kurang daripada 2/3 jumlah ahli Dewan. Peruntukan yang seterusnya ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Semua negeri mempunyai Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan tugas mereka adalah untuk memberi nasihat kepada Raja dan Yang di-Pertua Negeri dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya. Ia diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri dan terdiri daripada Setiausaha Kerajaan Negeri, Penasihat Undang-Undang Negeri, Pegawai Kewangan Negeri, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri serta 3 orang pegawai kerajaan. Seterusnya, Dewan Undangan Negeri. Mereka berkuasa untuk membuat undang-undang dalam negeri. Dewan Undangan Negeri terdiri daripada Sultan atau Yang di-Pertua Negeri sebagai Ketua Negeri, seorang Speaker dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN. Sekiranya Dewan Undangan Negeri dibubarkan, pilihan raya negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari di Semenanjung dan 90 hari di Sabah dan Sarawak dari tarikh pembubaran. Dewan Undangan Negeri yang baru perlu bersidang tidak lewat dari 120 hari dari tarikh tersebut. Sumber undang-undang bertulis yang ketiga ialah statut-statut. Ia merupakan undang-undang bertulis yang digubal oleh Badan Perundangan. Statut-statut terdiri daripada akta, enactment dan ordinance. Akta ialah undang-undang bertulis yang digubal dan diluluskan oleh Parlimen selepas merdeka atau semenjak bulan September 1959. Contohnya seperti Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1968 dan Akta Syarikat 1965. Enactment pula ialah undang-undang bertulis yang digubal dan diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri di semua negeri kecuali Sarawak. Contohnya, Enactment Undang-Undang Islam Selangor 1984 dan Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 1983. Ordinans ialah undang-undang bertulis yang digubal dan diluluskan oleh Parlimen selepas tahun 1946 sehingga kemerdekaan pada tahun 1957. Ia juga merupakan undang-undang yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak dan undang-undang yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong semasa pengisytiharan darurat. Contohnya seperti Administrative Areas Ordinance 2007 dan Inquest Ordinance 1937. Sumber undang-undang bertulis yang terakhir ialah perundangan kecil. Ia adalah suatu bentuk undang-undang bertulis yang digubal dan diluluskan oleh pihak-pihak dan badan-badan tertentu seperti menteri-menteri dan pihak berkuasa tempatan di bawah kuasa yang diberikan kepada mereka oleh akta dan enactment yang dikenali sebagai Akta Induk. Contoh perundangan kecil seperti undang-undang yang digubal oleh kerajaan tempatan seperti Undang-Undang Kecil Penjaja dan Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan. Pada asalnya, Parlimen dan Dewan Undangan Negeri sahaja yang diberi kuasa oleh perlembagaan untuk membuat undang-undang. Tapi, Parlimen kekurangan masa untuk membuat undang-undang berkaitan semua perkara. Disebabkan itu, kuasa penggubalan undang-undang
diserahkan kepada badan-badan dan pihak-pihak yang lebih pakar untuk membuat perincian terhadap undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan. Perundangan kecil juga diperlukan kerana badan perundangan kekurangan tenaga pakar untuk membincangkan perkara-perkara tertentu. Contohnya seperti kesan dan kepentingan undang-undang yang dibuat terhadap masyarakat. Dengan adanya perundangan kecil, peraturan atau undang-undang yang baru boleh dibuat dengan segera tanpa mengambil masa yang panjang. Perundangan kecil juga lebih mudah digubal dan anjal berbanding proses menggubal undang-undang di Parlimen. Walaupun perundangan kecil dilihat mempunyai banyak kelebihan, tapi ia juga mempunyai beberapa kelemahan seperti kemungkinan berlakunya penyalahgunaan kuasa oleh pihak pentadbiran. Oleh sebab itu, kuasa-kuasa menggubal perundangan kecil perlu dikawal supaya tidak berlaku penyalahgunaan kuasa oleh pihak pentadbiran. Perundangan kecil dikawal melalui 4 bentuk kawalan, iaitu kawalan kehakiman, kawalan parlimen, kawalan penerbitan dan kawalan perundingan. Yang pertama, kawalan kehakiman ke atas perundangan kecil dibuat dengan menggunakan prinsip procedural ultra vires, substantive ultra vires dan extended ultra vires. Yang kedua, kawalan parlimen pula dibuat dengan menggunakan prosedur pembentangan di parlimen dan penubuhan jawatan kuasa pemerhati parlimen. Yang ketiga, kawalan penerbitan pula dilakukan dengan menerbitkan beberapa perundangan kecil dalam warta sebelum ianya berkuat kuasa. Dan kawalan terakhir ialah kawalan perundingan. Perundangan kecil dikawal dengan melakukan proses perundingan dengan badan-badan yang mewakili kepentingan tertentu. Kesimpulannya ialah sumber undang-undang di Malaysia terbagi kepada dua, iaitu sumber undang-undang bertulis dan sumber undang-undang tidak bertulis. Seperti yang telah dijelaskan, sumber undang-undang bertulis terbahagi kepada 4, iaitu Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Negeri, Statut-statut dan perundangan kecil. Kesemua undang-undang ini sama ada yang bertulis atau tidak bertulis amat penting bagi menjamin kesejahteraan serta ketenteraman masyarakat. Sampai di sini sahaja pembentangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.